Seorang pembantu rumah terdengar namanya dipanggil majikannya dalam keadaan sayup-sayup kedengaran. Dia pun pergi mendapatkan majikannya di ruang tamu rumah. Dia terkejut apabila mendapati seorang tetamu yang datang tadi telah mengacukan pistol ke arah majikannya, manakala seorang lagi tetamu datang ke arahnya lalu mencekik lehernya dan kemudian diheret ke bahagian dapur. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada pagi kejadian, suami mangsa dan 3 orang anak mereka keluar dari rumah untuk pergi bercuti. Mangsa tidak turut serta bersama keluarganya pergi bercuti atas kemungkinan ada urusan untuk diselesaikan. Setelah 10 minit keluarga mangsa meninggalkan rumah, pembantu rumah terdengar loceng ditekan dari luar pagar rumah. Dia kemudian mendapati ada 2 orang tetamu yang datang dan terus membuka pintu pagar menggunakan remote. Pembantu rumah mengenali tetamu tersebut kerana mereka adalah rakan kepada majikannya. Ketika rakan mangsa datang, mangsa sedang tidur di tingkat atas. Selepas pembantu rumah menjemput tetamu masuk, dia kemudian pergi mengejutkan majikannya. Mangsa kemudian bangun dari tidur dan menyapa rakannya itu di ruang tamu rumah. Mangsa naik semula ke tingkat atas untuk mandi dan meninggalkan kedua-dua rakannya di ruang tamu. Pembantu rumah kemudian menghidangkan minuman kepada tetamu tersebut. Tidak lama kemudian, mangsa turun semula ke ruang tamu. Pembantu rumah datang menghidangkan sandwich dan kopi pula kepada mereka bertiga. Selepas itu, pembantu rumah masuk semula ke dapur untuk meneruskan kerja hariannya. Dia mendengar majikannya bersembang dengan kedua-dua tetamu tersebut seperti biasa. Selepas itu, pembantu rumah keluar sebentar untuk cari anjing majikannya. Anjing tersebut berada di luar kawasan rumah. Setelah dijumpai, anjing tersebut dibawa ke belakang rumah, iaitu di bahagian luar dapur. Pembantu rumah kemudian masuk semula ke dalam rumah dan masih terdengar tetamu bersembang dengan majikannya seperti biasa. Tidak lama kemudian, pembantu rumah terdengar suara yang kuat dari arah mereka bertiga. Suara kuat itu seperti sedang bertengkar di antara mereka. Pembantu rumah berasa pelik kenapa tiba-tiba mereka bergaduh sedangkan tadi mereka bertiga bersembang seperti biasa. Dia hanya menganggap itu adalah perkara biasa dan tidak mahu masuk campur dalam urusan majikannya itu. Tiba-tiba, pembantu rumah terdengar majikannya memanggil namanya dalam keadaan sayup-sayup kedengaran. Dari arah dapur, dia berjalan ke ruang tamu untuk mendapatkan majikannya. Pada saat inilah, pembantu rumah tergamam apabila mendapati salah seorang tetamu tersebut mengacukan pistol ke arah majikannya. Seorang lagi tetamu kemudian datang ke arahnya lalu mencekik lehernya dan dibawa ke dapur. Tetamu tersebut kemudian mengambil pisau di dapur dan mengacukan ke arah pembantu rumah tersebut dan memberi amaran supaya diam. Tetamu yang sedang berada di ruang tamu kemudian memanggil rakannya di dapur. Pembantu rumah bersama tetamu tersebut menuju ke ruang tamu bersama pisau yang masih lagi diacukan kepada pembantu rumah itu. Ketika inilah pembantu rumah tersebut melakukan satu tindakan yang berani. Dia bertindak melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan kemudian terus memecut lari hingga masuk ke kawasan rumah jiran. Semasa pembantu rumah keluar dari pintu belakang, dia terdengar suara majikannya menyebut, "Why do you do this?" Setelah sampai di rumah jiran, dia pun mengetuk pintu rumah jirannya itu. Pada ketika ini, majikannya masih lagi berada di dalam rumah bersama 2 orang tetamu tersebut. Setelah pintu rumah jiran dibuka, pembantu rumah meminta tolong supaya menghubungi polis. Malangnya, pintu rumah jiran tadi dibuka oleh pembantu rumah juga yang bukan warga negara Malaysia. Jadi, mereka berdua tidak tahu cara untuk menghubungi polis. Pembantu rumah jiran kemudian menghubungi majikannya untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta tolong supaya majikannya menghubungi polis. Pada ketika ini, pembantu rumah mangsa berdiri di balkoni rumah jiran majikannya itu dan dia dapat melihat salah seorang dari tetamu melarikan diri dan menuju ke arah kereta. Selang beberapa minit kemudian, tetamu kedua pula dilihat keluar dari rumah majikannya sambil memegang beg tangan. Pembantu rumah mangsa mengenali beg tangan tersebut kerana ianya milik majikannya.
Setelah kedua-dua tetamu tersebut meninggalkan rumah mangsa, pembantu rumah mangsa terus pergi mendapatkan mangsa untuk melihat majikannya itu. Dia mendapati majikannya terbaring berlumuran darah dan ianya sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dia keluar semula dari rumah majikannya itu dan pergi meminta tolong jiran untuk menghubungi ambulans. 10 minit kemudian, suami dan anak-anak mangsa tiba di rumah dan mereka sangat terkejut melihat apa yang telah berlaku kepada insan yang mereka sayangi. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Pakar bedah forensik mengesahkan 6 tikaman dari 12 tikaman telah menembusi dada mangsa. 6 tikaman ini mengenai dada dan paru-paru mangsa sehingga mengakibatkan pendarahan yang banyak. Kedua-dua tetamu yang datang ke rumah mangsa pada hari kejadian telah ditahan polis pada masa dan waktu yang berlainan. Suspek pertama ditahan polis seminggu selepas kejadian, manakala suspek kedua pula ditahan polis selepas kira-kira 2 tahun selepas kejadian kerana menyembunyikan diri. Kedua-dua suspek didakwa atas tuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan atas niat bersama. Suspek yang bernama Muhammad Fazli Ismail 27 tahun dan Isma Faizul Zainul Nur 38 tahun didakwa membunuh Yuna Angelia Olivero 44 tahun di banglo milik mangsa di nombor 20 Jalan Bukit Travers, Brickfields, Kuala Lumpur kira-kira 11.15 pagi pada 14 November 2001. Yuna Angelia Olivero merupakan warga negara Singapura dan juga penerbit dan pelakon wanita dalam drama Kipas Anggun. Pembantu rumah mangsa yang bernama Florencia Estapon merupakan warga negara Filipina dipanggil sebagai saksi utama pendakwaan di mahkamah. Florencia menceritakan segala kronologi peristiwa yang berlaku pada hari kejadian dan dia mengecam kedua-dua wajah tertuduh yang datang ke rumah majikannya pada hari kejadian. Menurut keterangan saksi pendakwa ke-10 iaitu Siti Sarah Ismail menyatakan bahawa Isma Faizul yang merupakan kekasihnya itu telah mengaku membunuh Yuna Angelia beberapa jam selepas kejadian. Isma memberitahu kepada Sarah, "I dah bunuh orang." Isma menambah, "I tak menyesal bunuh dia sebab dia bukan orang Islam." Sarah kemudian bertanya kepada Isma bagaimana dia membunuh mangsa. Isma menjawab, "Tikam dekat dada 6 kali." Sementara itu, Muhammad Fazli Ismail yang juga adik kepada Siti Sarah Ismail telah membuat pengakuan serupa kepada rakannya yang bernama Zaini Rodwan. Apa yang lebih mengejutkan, peguam bela tertuduh berhujah kedua-dua tertuduh yang datang ke rumah mangsa pada hari kejadian bukanlah pembunuh sebenar. Peguam bela mengatakan ada orang lain yang membunuh mangsa dan orang ketiga inilah sebenarnya pembunuh. Siapakah orang ketiga itu? Menurut peguam bela, adanya orang ketiga ini adalah berdasarkan analisa ahli kimia yang menemui DNA bercampur mixed profile yang diperoleh dari tempat kejadian. Swab dari kuku mangsa yang bertanda J ini yang menjadi misteri. Ianya bukan milik kedua-dua tertuduh. Oleh kerana itulah, peguam bela berhujah ada orang lain yang sebenarnya membunuh mangsa. Adakah hujahan dari peguam bela ini boleh diterima pakai? Pihak polis mendapati pintu pagar rumah mangsa telah tercabut setibanya pihak polis di tempat kejadian. Pihak polis juga mendapati tiada kesan cap jari tertuduh pada pintu pagar tersebut. Jadi, adakah betul hujahan peguam bela yang mengatakan adanya orang ketiga yang membunuh mangsa dalam kes ini? Kes-kes terdahulu dirujuk hakim dalam membuat keputusan dalam kes ini. Sebarang DNA asing yang terdapat dalam celupan kuku tidak semestinya merupakan orang terakhir yang dihubungi si mati. Ketiadaan DNA tidak bermaksud tidak ada hubungan, merujuk kepada kes pendakwa raya lawan Hanif Basri, perenggan 113. Ini bermaksud DNA asing yang dijumpai pada kuku mangsa tidak bermaksud orang itu adalah orang terakhir yang bersentuhan dengan mangsa. Mengenai tiada kesan cap jari kedua-dua tertuduh pada pintu pagar rumah mangsa tidak memberi maksud tertuduh tiada di tempat pembunuhan.
Ketiadaan cap jari di tempat kejadian adalah bukti positif, tetapi ketiadaan cap jari tidak cukup untuk menafikan kehadiran tertuduh. Merujuk kepada kes Gadis Lakshmi Mangaruju lawan State of Andhra Pradesh. Keterangan dari pembantu rumah mangsa semasa kejadian berlaku jelas membuktikan kehadiran tertuduh pada hari kejadian. Jadi, mahkamah bergantung pada keterangan pembantu rumah yang mengesahkan tiada orang ketiga yang datang ke rumah pada mangsa dibunuh. Mahkamah memutuskan tempoh masa pembantu rumah keluar melarikan diri ke rumah jiran dan balik semula ke rumah majikannya untuk melihat keadaan mangsa adalah terlalu singkat untuk mengatakan adanya orang ketiga yang masuk ke rumah dan membunuh mangsa. Keterangan pembantu rumah telah meyakinkan mahkamah bahawa tiada orang lain yang masuk ke dalam rumah dalam tempoh selang hanya beberapa minit ketika pembantu rumah berada di balkoni rumah jirannya itu. Pembantu rumah juga mengatakan bahawa kedua-dua tertuduh menggunakan kekerasan bersenjatakan pisau dan pistol dan ini mengukuhkan lagi kes pendakwaan. Selain itu, mahkamah juga mengambil kira elemen niat bersama di mana tertuduh pertama iaitu Muhammad Fazli telah meminjam pistol 2 minggu sebelum kejadian yang membuktikan wujudnya perancangan awal dan kedua-dua mereka telah bersama-sama pergi ke rumah Yuna Angelia dengan menaiki kereta. Timbalan Pendakwa Raya juga memberitahu mahkamah bahawa Isma Faizul pernah dipenjara selama 15 bulan pada tahun 1995 atas kesalahan memiliki cannabis. Setelah mendengar kesemua keterangan, Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan kedua-dua tertuduh bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Keputusan ini disahkan oleh 3 panel Mahkamah Rayuan iaitu Yang Amat Arif Ahmad Ma'aruf, Hassan Lah dan Sulaiman Daud pada April 2011. Kedua-dua tertuduh kekal bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Tiada bukti adanya kelibat orang ketiga dalam membunuh mangsa. Motif pembunuhan dalam kes ini terus kekal misteri. Tertuduh mengatakan dia datang ke rumah mangsa hanya untuk memberikan kad jemputan perkahwinan adik tertuduh. Tetapi, apa yang dibincangkan oleh tertuduh dan mangsa pada hari kejadian masih menjadi tanda tanya sehingga kini. Untuk makluman, Yuna Angelia Olivero telah berkahwin dengan seorang warga negara Finland dan mempunyai 3 orang anak berumur di antara 11 hingga 14 tahun ketika kejadian berlaku. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Muhammad Fazli Ismail and others lawan Pendakwa Raya 2012 2 MLJ 96 Mahkamah Rayuan Putrajaya.